صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Boleh dengar tak? Ke saja-saja? Orang tak ramai. Masjid tujuannya besar, dia takut suara lari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin syafi'ina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Yang dihormati pengacara majelis, yang dihormati pengarah tulis pengajar Zainal Qadir, yang dihormati hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tama mari kita syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana telah memilih kita untuk berada di dalam rumah Allah ini, berada di-upgradekan lagi dengan majlis ilmu. Semoga yang demikian itu akan menambahkan lagi amal dan juga kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutamanya tujuan kita berada di sini adalah untuk memperingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang pun yang paling kita cintai, yang paling kita kasihi di dunia ini ialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yunus ayat 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Yang maksudnya, katakanlah dengan kurnia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dengan rahmat Allah itu adalah lebih baik daripada apa yang mereka himpunkan. Jadinya kita disuruh bergembira dengan kurnia Allah, dengan rahmat Allah. Apa dia yang lebih besar daripada rahmat dan kurnia Allah? Apa dia? Tidak ada melainkan diutuskan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, dan kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita dapat beriman. Maka dengan dikurniakan diutuskan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dapatlah beriman, kita dapat kenal Allah, kita dapatlah Al-Quran, apa lagi ya? Kita dapatlah menjadi umat yang terbaik. Maka memang patut sangatlah kita bergembira dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ada orang tak suka ke? Ada ke
ada lagi yang mengatakan bahawa Muhammad itu Allah. Kan? Ini sekarang ni dalam senyap-senyap ni menyelinap ajaran-ajaran sesat yang menyesatkan manusia akhir zaman. Ya, selain daripada fitnah akhir zaman yang lain, ialah yang paling bahaya tadi ialah untuk menyesatkan, memesongkan iman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ke majlis seperti ini kita dapat menyemarakkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita juga hari ini memperingati hari lahir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memanglah Nabi tak suruh sambut hari lahir, tetapi baginda sendiri memperingati hari lahirnya. Baginda berpuasa hari Isnin. Sahabat bertanya, mengapa Tuan berpuasa hari Isnin? Kata Nabi, Isnin hari lahir aku. Maka tak salah, ya, tidak salah. Kerana itu tanda kita memperingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab, bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa dia? Abu Lahab. Dia adalah orang yang paling bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu, kerana dapat anak saudara lelaki. Dia sanggup memerdekakan hambanya, Suhaibah. Dia sanggup menyembelih bagi orang makan 100 ekor unta. Unta paling mahal tau. Kalau sekarang ni yang unta itu nilainya, kalau yang sekarang lah kita korban-korban unta kecil. Tapi zaman dulu, zaman yang disembelih oleh Abu Lahab itu adalah begitu mahal tinggi kalangan mereka. Maknanya nilai yang begitu tinggi nilainya, sampai dia sanggup nak belanja makan 100 ekor. Punya sukanya, gembiranya dengan kelahiran Rasulullah, dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Maka dengan demikian, ya, dia merasa begitu bangga. Tetapi apabila Nabi Muhammad diputuskan menjadi Rasul, dialah manusia yang paling benci, sebenci-bencinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai sanggup berbakat untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, oleh kerana dia itu pernah gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka setiap hari Isnin diringankan azabnya di dalam kubur. Sampai macam itu. Siapa yang bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia itu kafir, walaupun dia itu musuh, tetapi dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala keringanan. Tetapi oleh kerana kebenciannya dan kejahatannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia dimatikan dalam keadaan ini. Itu Allah balas tegas juga ya, kalau kejahatan dibalas kejahatan. Dia mati dalam keadaan hina. Dia kena sakit kulit yang teruk sampai busuk seluruh badannya, sampai orang tak sanggup nak dekat. Ahli keluarganya sendiri pun tak sanggup nak dekat. Dibiarkan begitu aja sampai dia mati seorang. Lepas tu orang tak nak angkat dia, tak ke tanam ke bumi, tak sanggup. Pakai kayu je, masuk boleh kan, masuk dekat lembah untuk timbus-timbus tanah. Begitu saja menghina orang yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita
adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari ini bergembira dengan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah balas kegembiraan dengan kegembiraan yang Allah ganti lagi, berganda-ganda, insya-Allah, dan diampunkan dosa, ditambahkan pahala. Amin ya rabbal alamin. Okey, saya ni nak cerita. Saya ni tak pandai cerita, tak pandai ceramah. Saya dah cakap dengan Fiza, aku tak nak ceramah, tak pandai ceramah. Tapi dia ni dah panggil ceramah lain. Lepas tu last minute semalam dia bersalah. Nak nangis, tak ada orang. Jadi saya pun kesian, tak apalah, kita sanggup lah. Jadi Pak sanggup hari ni. Tapi terimalah keadaannya. Saya kata saya tidak suka ceramah, tapi nak ceramah, tak pandai ceramah. Gitu kan. Dan tajuk yang diberi kepada saya ialah apa nama, syafaat ya Rasulullah, syafaat mendambakan. Kita mendambakan syafaat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ada tak orang yang tak perlu kepada syafaat? Katakan tak payahlah, aku rasa aku tak perlu syafaat dah. Amal aku dah banyak, aku tak ada dosa, ada tak? Okey. Dengar baik-baik. Apa itu syafaat? Kita kena faham. Apa arti syafaat? Syafaat itu dari perkataan Arab syafa'ah. Syafa'ah itu maknanya meringankan, mengurangkan, menggenapkan, menutupi, menghapuskan. Itu dari segi bahasa. Dari segi istilahnya, secara umumnya, syafaat itu adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi, khususnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya dapat memohonkan ampun dari dosa, mengurangkan siksa, menyelamatkan dari api neraka, dan mengeluarkan dari api neraka. Ada berapa perkara? Satu, apa? Memohonkan ampun dari dosa. Okey. Keduanya, mengurangkan apa? Meringankan azab. Kemudian lagi, menghapuskan dosa. Bagi apa? Mengeluarkan dari neraka dengan dekat. Mengeluarkan dari orang yang patut masuk neraka, dikeluarkan. Orang yang dah dalam neraka, dikeluarkan. Yang patut masuk neraka, tak jadi masuk neraka. Maksudnya gitulah. Apa yang sebenarnya, orang yang dah ada dalam neraka, dikeluarkan. Itu syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi khusus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Okey. Jadinya kita ni perlu tak kepada syafaat? Agak-agak perlu tak? Kita ni keperluan syafaat itu semua orang perlu. Kerana mana ada manusia mengaku bersih dari dosa? Ada tak? Ada tak orang mengaku aku tak ada dosa, bersih dari dosa, aku dah banyak amalan, aku dah banyak taubat, aku dah banyak ibadat. Ketika itu kalau itulah memang berlaku, maka memanglah. Tapi adakah menjamin dia masuk surga dengan amal saja, dengan ibadat saja, dengan iman saja? Adakah menjamin dia masuk surga tanpa syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Iman, apa tu nama, amal. Kita nak masuk surga ni kena ada pasport, ada visa. Visanya tu iman, visa. Pasportnya iman, visanya amal soleh. Syaratkan masuk surga. Tapi ada lagi, kena ada lagi jaminan yang akhir sekali, yang bagi apa, last check. Apa dia? Walaupun ada iman, ada amal, belum tahu masuk surga, kena cek dulu. Allah cek, bukan malaikat yang cek, tetapi Allah sendiri yang cek, iaitu dari segi ikhlas. Ikhlasnya iman itu, adakah dia ikhlas,
amalnya adakah dia ikhlas. Maka itulah yang jamin atau syarat dia boleh masuk surga. Walau bagaimanapun kita manusia ni memang berdosa. Ya, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi yang apa tu nama, selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengaku bahawa mereka semua berdosa. Mereka semua berdosa. Ya. Jadi kita memang sangat-sangat memerlukan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk itu kita kena tahu pula berapa jenis syafaat. Berapa jenis syafaat? Ulama menyebutkan bahawa syafaat itu terbagi kepada dua. Satu syafaat uzma, kubra, syafaat yang besar. Satu syafaat sughra. Kita akan terangkan satu-satu mungkin. Syafaat yang uzma atau kubra yaitu syafaat yang berlaku ketika di padang mahsyar. Kita kena tahu bahawa di manusia ketika dibangkitkan daripada kubur, ya, dibangkitkan daripada kubur, setelah dibangkitkan satu kali yang kedua, manusia bangkit, bangun dikeluarkan daripada kubur dalam keadaan yang masing-masing punya amal, dihimpunkan di padang mahsyar dalam keadaan seperti baru lahir. Maknanya tidak berpakaian, tidak berkasut, tidak berkhadat. Ini ya, dalam keadaan begitu. Kemudian tengok pula amalan masing-masing. Ada yang dibangkitkan dengan kaki ke atas, kepala ke bawah. Okay? Ada yang dibangkitkan dengan berjalan atas perut macam Allah, ya kan? Ada yang jalannya mengiring, ada yang jalannya membungkuk, memikul beban-beban yang dipikulkan. Kalau dulu dia makan rasuah, maka hasil rasuah itu dipikulkan, dia bawa. Kalau dia mencuri, dipikulkan. Kalau ada hak orang pada yang dia tak pulangkan, dia pikulkan. Itu keadaannya. Maka mereka semua akan menunggu perkiraan hisab selama 50 tahun. Ada yang mengatakan dia ada khilafah, tapi saya ambil dalam lingkungan selama 50 tahun. Duduk jam 50 tahun. Kita jam 5 jam dia dah tak tahan. Baru 5 jam, belum 50 tahun. Yang dipikulkan lagi itu benda-benda itu lagi, yang ada kaki ke bawah, yang ada atas perut. Tapi kalau orang yang clear, yang beriman, amanah saleh, ya, maka mereka tidaklah dalam keadaan yang demikian. InsyaAllah orang yang rajin ke masjid, yang kelas majlis ilmu, orang yang mengaji Quran, semua itu saksi-saksi, ya. Apa-apa yang kita lakukan, kebaikan itu, amalan itu, dia menjadi saksi dan memberi manfaat kepada kita. Contohnya masjid ilmu hari ini, masjid ini dijadikan sebagai bahtera yang menyelamatkan kita daripada gelombang tenggelamnya peluh manusia ketika itu. Dan aja 50 tahun, bayangkan 50 tahun kita peluh sampai air peluh itu mengelami kerana matahari didekatkan, maka keadaannya panas, berpeluh, peluh itu menjadi seksa, menjadi azab ketika itu. Sudah merupakan azab pertama. Ya. Jadi kita mudah-mudahan terselamat, kita ada dalam satu bahtera, mudah-mudahan begitu, insyaAllah, ya. Kemudian apabila mereka ini dah tak tahan,
dengan seksa azab yang dihadapi ketika itu, maka mereka masing-masing mencari penyelesaian. Dia kata, marilah kita berjumpa Nabi Adam. Adam itu bapa kepada seluruh manusia, kan? Dia kata Adam Abul Bashar, bapa kepada seluruh manusia. Jadi berbondong-bondonglah semua pergi kepada Nabi Adam. Wahai Adam, tolonglah kami, segerakanlah hisab, ya. Kata tolonglah, menghadaplah kepada Allah, mohon supaya cepatkanlah ni, kita tak lahat dah ni. Maka jawab Nabi Adam apa? Nafsi, nafsi, aku sendiri pun berdosa dengan Allah. Aku sendiri pun pernah dimurkai oleh Allah, murka yang tak pernah berlaku sebelum dan sesudah. Semua fahamkan apa yang kemurkaan Allah kepada Nabi Adam alaihissalam disebabkan oleh tipu daya syaitan, kan? Sehinggalah kekeluar daripada syurga. Okey. Maka kau pergilah kepada Nabi Nuh, dia kata. Maka berbondong-bondonglah semua manusia ini pergi kepada Nabi Nuh alaihissalam. Okey. Nabi Nuh tu dia kata ulul azmi, Nabi yang senior, betul kan? Jadi mereka pergi menghadap Nabi Nuh alaihissalam. Tak tolong sama cakap dengan Nabi Adam tadi. Macam itulah, minta tolonglah, menghadaplah Allah SWT, mohonkanlah supaya kita ini disegerakan hisab. Okay. Itu mohon supaya disegerakan hisab saja, belum lagi untuk supaya diringankan azab, dimasukkan syurga, bukan, tapi disegerakan hisab sahaja. Apa Nabi Nuh kata apa? Aku tak sanggup lah. Dia kata, kerana dia kata aku pernah mendoakan umatku supaya binasa. Ya? Nabi Nuh dia kata aku pernah mendoakan umatku supaya binasa. Dirakamkan dalam surah Nuh ayat 26 dan 27. Rabbi la tadar alal ardi minal kafirin dayyara. Wahai Tuhanku, janganlah kau tinggalkan di atas muka bumi ini seorang pun daripada orang kafir. Kata jangan ditinggalkan atas muka bumi ini seorang pun orang kafir, jangan. Innaka intadarhum yudillu wala yalidu illa fajiran kafara. Dikata kalaulah engkau tinggalkan mereka ni dekat muka bumi ini, mereka akan sesat dan mereka tidak akan melahirkan melainkan keturunan yang derhaka, yang jahat-jahat juga, kafir juga. Itu doa Nabi Nuh kepada umatnya. Maka dia kata aku ada salah, aku tak sangguplah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dah. Kemudian mereka pergi pula jumpa siapa? Nabi Ibrahim. Mereka pergi berjumpa Nabi Ibrahim. Sama juga, wahai Ibrahim, tolonglah kami, mohonkanlah kepada Allah supaya kita semua disegerakan hisab. Apa jawab Nabi Ibrahim? Sama, tak sanggup, nafsi-nafsi, semua jawab nafsi-nafsi kau masing-masing lah, pandai-pandailah bawa diri. Aku, dia kata, aku sendiri, aku pernah buat salah, aku pernah berbohong 3 kali. Bukan bohong yang apa tu nama, yang tak elok pun, ya, tapi bohong untuk kebaikan. Dia kata
dirakamkan di dalam surah Nur ayat 89. Kata satu hari kaum dia ni kan penyembah berhala, buat patung besar semua kan, besar-besar buat sembahan. Jadi satu hari mereka ni nak pergi pesta, macam apa benda lah itu, pesta ke konsert ke apa kan. Kemudian dia ajak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, aku tak nak pergilah, aku sakit, tak sihat. Dia sebenarnya dia tipu, dia bukan sakit, tapi dia ada perancangan. Dia perancangan dia apa? Dia nak mengkatok patung tu, dia nak pecahkan patung tu. Jadi dia buat bunga sakit, tak sihat. Jadi okey, tinggallah dia seorang kan. Kemudian dia tipulah tu. Kemudian bila kaum dia balik, dia tengok patung yang besar tu dah pecah. Kapak tu digantungkan dekat apa tu nama, tangan patung yang besar kan. Okey. Kemudian mereka marah dan bertanya, siapa? Dia tanya Nabi Ibrahim, siapa yang pecahkan? Kata Nabi Ibrahim, mana aku tahu? Kau tanyalah dekat patung tu, tanyalah dekat berhala tu. Kata kaum dia, mana pula apa itu patung itu bercakap, boleh berkata-kata. Dan tu kau sembah pasal apa? Kan, nampak ya? Jadi di situ yang kita nak cakap tu bahawa dia pernah berbohong, bukan dia yang berpecahkan tu kan. Okey. Dan satu lagi dia kata, aku pernah berbohong ketika aku lalu dalam satu kawasan, ada seorang raja yang zalim, jahat. Dia kalau nampak pasangan suami isteri, dia akan isteri itu cantik, dia akan bunuh suami itu, dia ambil isteri itu. Sarah ini, isteri Nabi Ibrahim yang bernama Sarah ini cantik, sangat cantik. Disebutkan, dia kata kecantikan Siti Sarah itu separuh daripada kecantikan Hawa. Hawa itu pun Allah jadikan dia cantik. Kemudian disebutkan lagi separuh kecantikan Zulaiha. Ada Zulaiha cantik, nampak ya? Jadi bila lalu situ, dia kata kalau raja itu tanya, kau jangan cakap aku suami, cakap aku abang, aku saudara. Okey, jadi dia tak cakap. Maka diselamatlah. Jadi dah 3 kali dia bohongkan. Dia kata tak aku beritahu Sarah bukan dia isteri kepada Nabi Ibrahim. Maka dengan sebab itu sahaja Nabi Ibrahim merasa bersalah, berdosa dan tak sanggup menghadap Allah Subhanahu wa taala. Cuba cek diri kita berapa kali bohong. Berapa banyak kita dah bohong. Beranikah kita nanti bertemu Allah kalau tak ada syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nampak ya? Okey. Kemudian dan begitu mereka pergi pula berjumpa menghadap Nabi Isa alaihi salam. Apabila dibawa kepada Nabi Isa dia tak cakap apa-apa, dia cuma mari kita bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila mereka bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sangguplah, dia kata aku akan lakukan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah dan sujud serta memuji Allah. Sedangkan Nabi lain, lidah mereka dah tak sanggup
tak mampu untuk memuji Allah. Nabi Muhammad SAW masih sanggup lidahnya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sujud memuji Allah begitu lama, sujud yang begitu lama. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Muhammad, kau angkatlah kepalamu, kau mintalah apa yang kau hajat, aku akan sempurnakan." Maka Nabi pun mohon supaya disegerakan hisab. Nampak ya? Maka berlakulah hisab itu, dan manusia semua dihisab. Nabi masih lagi sayangkan umatnya, masih lagi mencari umatnya, ummati, masih lagi menunggu dekat mizan, tunggu dekat timbangan, mana umatku sini. Nampak? Itu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sughra, yang bukan yang uzma tadi. Kemudian mana-mana yang timbangannya tak cukup itu dimohonkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya dicukupkan. Maka syafaat tadi yang bermaksud mencukupkan. Nampaklah ya? Tadi mengampunkan, mencukupkan. Jadi mana-mana pahala yang kebajikan yang tak cukup itu dimohonkan, dicukupkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengaku jadi saksi bahawa ini umatku. Nampak? Jangan kita benci, tak menyukai Nabi, sunnah Nabi. Kita akan tidak diperakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah orang yang paling rugi. Ya? Jadi kita semua hendakkan dalam surah Al-Buruj ada disebutkan wasyahidin wa masyhud. Semua Nabi akan jadi saksi kepada umat masing-masing. Bahawa adakah Nabi telah menyampaikan dakwahnya kepada umat? Maka umat menjawab ya. Nabi mengatakan bahawa aku telah menyampaikan amanah dakwah kepada umatku. Jadi kita kalau ziarah Nabi pergi Madinah, ziarah baginda Rasulullah ke Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita beri salam, assalamualaikum ya Rasulullah, sejahtera wahai Rasulullah, apa itu nama, qad ballaghtal amanah, qad ballaghtal risalah wa addaital amanah. Sesungguhnya engkau telah menunaikan amanah, engkau telah menyampaikan dakwah, telah menyampaikan risalah. Kita berakukan bahawa kita mengaku bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memang telah menyampaikan amanahnya, telah menyampaikan dakwahnya kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian itu Nabi SAW, Nabi antaranya lagi Nabi menunggu umatnya di titian sirat, tunggu di ujung sirat, mana umatku. Nampaknya itu kasihnya Nabi SAW. Nabi sibuk ketika dia ada masa sibuk cari umatku mana, pergi dekat telaga Kautsar sana, jangan kasih minum umatnya. Allah Akbar ya. Begitu Nabi Muhammad SAW mengasihi kita umatnya. Kalau kita nak cerita tentang bagaimana Nabi SAW mengasihi kita, sangat panjang, sangat banyak. Okay. Ini kita nak petik dalam apa yang sesuai dengan tajuk mengenai syafaat saja. Kemudian apa lagi syafaat Nabi Muhammad SAW di akhirat, iaitu dibukakan pintu syurga. Umat Nabi lain tidak, bahawa syurga itu yang pertama-tama yang diizinkan masuk adalah Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Muhammad SAW, Nabi ketua.
ketuk pintu syurga, penjaga syurga buka, siapa? Penjaga syurga tanya, siapa? Kata Nabi, ana Muhammad. Dia tak action, dia cakap aku Nabi, aku Rasul, tak cakap. Dia cakap aku Muhammad. Humble je. Merendah dirinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah dibenarkan. Sebab itu kita ni sangat bersyukurlah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi, di mana orang-orang yang patut dimasukkan ke neraka, maka dengan rahmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala tidak dimasukkan ke neraka dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang sudah dimasukkan ke neraka, dah masuk ni dalam neraka, tetapi dimohonkan ampun oleh Nabi. Nabi sujud, ya Allah, keluarkanlah umatku dari api neraka. Sujud, bukan sekali aku keluar, tak, 3 kali Nabi sujud yang lama. Yang Muhammad, angkat kepalamu, kamu mohon apa yang kamu mohon dan aku akan tunaikan. Nabi kata, keluarkanlah umatku dari neraka. Maka dikeluarkan, walau yang umat Nabi Muhammad yang ada walau sezirak ni sehasta imannya, sehasta, keluarkan. Ada lagi tak dalam neraka? Masih ada, itu yang sehasta banyak. Kemudian Nabi sujud lagi, ya Allah, keluarkanlah umatku dari neraka. Allah perintahkan, keluarkanlah umat Nabi Muhammad SAW yang ada sejengkal imannya, sejengkal. Ada tak lagi? Ada lagi tak? Ada lagi dalam neraka. Sujud lagi Nabi SAW yang begitu lama memuji Allah. Allah kata, kamu angkatlah kepala Muhammad, aku dan mohonlah dan aku akan tunaikan. Kata Nabi, keluarkanlah umatku dari neraka, keluarkanlah umatku dari api neraka. Maka Allah perintahkan malaikat, keluarkanlah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dalam hatinya ada satu zarah iman. Nampak? Tadi sehasta, sejengkal, sezarah. Tak ada lah yang cuma satu je. Nampak? Ada diceritakan orang yang terakhir dikeluarkan dari api neraka. Tapi dah dikeluarkan dari api neraka itu, COVID lah, dah kena bakar kan? Jadi dikeluarkan dari api neraka. Kemudian orang yang dikeluarkan dari neraka ni tadi disiram dengan air hidup, namanya ma'ul hayat. Dikeluarkan, dimandikan dulu, barulah cantik. Maka apa? Dah dikeluarkan dan cantik, dibawa jalan nak menuju ke syurga. Di pertengahan di dalam syurga itu buah melepai-lepai, nikmat syurga itu kan. Kata yang orang keluar dari neraka ni, ya Allah, dekatkanlah batu, aku lapar. Yang keluar daripada neraka, laparlah, haus. Jadi kata kuat, dekatkanlah waktu aku nak makan, aku haus, aku dah ada. Makanya Allah dekatkan, tapi dengan syarat, lepas ni kau jangan minta lagi. Okeylah, tak apa, dah lapar kan. Jadinya dia pun direndahkan, makanlah dia, makan. Okey, lepas tu dah kena jalan lagi, ke depan lagi. Kat depan lagi ada lagi buah lagi, sedap lagi, banyak lagi, indah lagi, cantik. Dia kata, ya Allah, dekatkanlah yang itu, aku nak yang itu juga. Nampak? Manusia tamak kan? Kata Allah, kau kan tadi dah janji tak nak minta lagi kan? Tapi namanya rahmat Allah.
Allah membenarkan. Banyak dah dapat lagi. Ke depan lagi indah, lagi banyak. Ya. Kemudian kata Allah, kau tadi dah berjanji, tapi walaupun dah berjanji, tapi aku akan bagi 10 kali ganda lagi nikmat dalam syurga. Sebab kemurahannya Allah SWT dan nikmatnya syurga Allah SWT. Itu orang yang terakhir keluar dari neraka. Nah, ya. Okeylah. Kita nak bertipu apa? 10.5? Betul. Ini dah buat apa? Oh, belum. Saya ingat dah 11.5. Okeylah, ya. Jadi apa tu nama, satu lagi yang selesaikan, ya. Satu lagi apa tu Nabi, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi dalam maksud tadi meringankan azab kan. Tidak dihanguskan tapi diringankan azab. Siapa dia? Yang diringankan azab? Siapa? Gentleman, tahu tak siapa yang diringankan azab oleh Allah? Yaitu bapa saudara dia, Abi Talib, diringankan azab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana dia telah berjasa dengan Nabi, melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwahnya. Jadi cuma dia tak ada iman dalam hatinya walau sesama, tapi diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Cuma dia terumpah dari api neraka sahaja. Nampak. Tapi walaupun begitu, orang namanya neraka yang masih lagilah menerima kepanasan api neraka. Tapi apa boleh buat, itulah saja. Ya. Okey. Kemudian dia siapa itulah ini apa tu nama, syafaat Nabi. Ya, kita semua perlukan syafaat Nabi. Tetapi tahu tak kita siapakah yang bakal menerima syafaat Nabi ni? Adakah semua orang? Siapa dia? Ada tahu tak? Saya kalau dapat saya kasih RM5 lah. Tak pelik RM5 kan? Okey. Iaitu siapa dia yang dapat menerima syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iaitu apa dia? Orang yang satunya, orang yang sabar, orang yang takwa, orang yang iman. Iman bersyarat. Ya. Dia ada takwa, ada sabar, ada iman. InsyaAllah dia ada kriteria untuk layak dapat syafaat. Okey. Kemudian orang yang banyak melakukan sunnah Nabi, yang banyak melakukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia sunnah Nabi? Apa dia sunnah Nabi? Apa-apa yang diajarkan oleh Nabi itu sunnah sebenarnya. Bukan hanya bersihkan ketiak, cukup hari-hari, puasa Isnin Khamis. Banyak. Kita sembahyang itu sunnah Nabi lah, kerana itu diajarkan oleh Nabi. Kita membaca sampai Allahu Akbar, takbiratul ihram. Macam mana tangannya ikut Nabi. Tangan, kalau lelaki macam mana, kalau perempuan macam mana, ikut Nabi kan. Bacaan dalam sujud, dalam rukuk, kita baca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Itu sunnah Nabi lah, kerana itu dibaca oleh Nabi. Sunnah Nabi. Jangan kita perasan yang sunnah Nabi itu yang apa tu nama khas-khas je. Yang laki-laki ikut sunnah Nabi nak cari isteri lebih daripada satu. Itu yang tahunya, betul tak? Orang lelaki yang tahunya itu. Nampak? Semua dia cantik.
kita lakukan dengan sempurna. Kalau kita tahu kita rokok itu kita ikut sunnah Nabi. Nabi rokok lama bacanya, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Allahumma ighfirli. Nampak ya? Baca itu dia kata Nabi tak tinggal itu, dibacanya ketika berumur 60 tahun. Yang belum 60 tahun pun kalau nak baca tak apa, tapi bacaan yang biasa subhana rabbiyal azim wa bihamdi itu juga bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey? Baca bagaimana Nabi berdiri solat. Mestinya jangan goyang-goyang. Berdiri sembahyang jangan goyang-goyang. Saya tengok kan, saya tengok tu kadang-kadang nampak orang sembahyang duduk di belakang, orang beralun sembahyang, goyang-goyang. Allah liman hamidah, tangannya goyang-goyang, tidak ada tumak linang. Itu tak ikut Nabi lah. Ya? Makan ikut Nabi dengan tangan kanan, dengan duduk, dengan pegang cawan dengan tangan kanan. Itu semua ikut Nabi lah. Bangun tidur baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Kan? Semua tu ikut Nabi. Jadi itu sunnah. Bila kita tahu, kita sedar bahawa kita buat itu adalah sunnah, maka dapat pahala melakukan sunnah Rasulullah SAW. Apa juga yang perbuatan yang diajarkan oleh Nabi itu sunnah Nabi. Ya? Kemudian kita kena doa minta syafaat Nabi. Minta syafaat Nabi. Apa dia doanya? Tahu tak? Ini dalam sebuah hadis, hadis Nabi, man qala hina yasma'un nida, barang siapa yang berkata berdoa seketika mendengar seruan azan yang imam baca selepas seruan azan, barang siapa yang menyebut atau membaca ketika selesai mendengar azan, dia pun berselawat lalu membaca Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'ata wajabat lahu syafa'ah, atau ada sebut wajabat halat lahu syafa'ati. Barang siapa yang membaca ketika selesai seruan azan, dia mengucapkan selawat dan berkata, Ya Allah, berikanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Sayyidina Muhammad, al-fadilah, kelebihan dan kedudukan yang tinggi, wal maqam seperti yang kau janjikan. Ati Sayyidina Muhammadul wasilata wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmudan alladzi wa'ata, dan bangkitkanlah kenaikan dia maqam yang tinggi, maka wajiblah, Nabi kata wajiblah dia mendapat syafaatku di hari kiamat. Itu Nabi janji. Sebab itu kalau dengar azan jangan cakap, jangan berbual. Dengar azan, sambut azan. Saya banyak tengok mana-mana lah orang. Kalau dengar azan tu, orang tengah azan tu bercakap lah, berbual lah, macam-macam berbual. Dengar lepas tu sambut seruan azan. Kalau sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita asyhadu an la ilaha illallah, ikut asyhadu an la ilaha, kan? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ikut. Hayya 'alas salah, dia ajak kita mari kita sembahyang. Apa kita jawab? Nantilah kita jawab gitu. La haula wala quwwata illa billah. Maksudnya dia lagi, hayya 'alal falah, mari kita menuju kejayaan. Apa kita cakap lagi? La haula wala quwwata
tu apa lagi? Lepas tu azan apa? Ya Allah sallallahu. Kalau ikhwan dikabalah. Tapi Allah Akbar kita jawab sama apa yang disebutkan oleh penyeru azan tadi. Lepas tu kita bersolawat dan bacalah doa ini. Kata Nabi, wajibat, berhaklah dia, wajiblah dia mendapat syafaatku di hari kiamat. Ingat, lepas tu jangan ada yang cakap, jangan ada yang berbual, ya, khususnya orang dalam dalam masjid ni, ya, begitu juga dengan ikhwan. Okey, InsyaAllah Nabi jamin kita akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, selain daripada itu, macam mana kita nak dapatkan syafaat baginda? Kita kena banyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan selawat. Apa jenis selawat? Tak apa. Selawat Ibrahimiyah, selawat Fatih, selawat apapun selawat. Selawat Jibril, paling mudah, paling ringkas. Apa dia selawat Jibril? Sallallahu alaihi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Kan kita selalu sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu selawat Jibril. Kenapa dinamakan selawat Jibril? Cerita ni ceritalah bahawa Nabi Adam ketika dia nak bersama dengan Siti Hawa tak boleh, maka kata Jibril, dia punya kau bayar mas kahwin dia. Mas kahwinnya apa? Kau bacalah sallallahu alaihi Muhammad. Itu sebab itu dinamakan selawat Jibril. Selawat Jibril ni tolong jadikan amalan harian. Tolong jadikan amalan harian. Satu hari baca 1000 kali, InsyaAllah akan dapat dia punya kelebihan dan anda akan dapat ketenangan, kemudahan, rasa tak ada stres menghadapi masalah dengan apa tu nama, dengan tenang. Ya, rezeki murah. Okey, bacalah selawat Jibril 1000 kali. Tak boleh duduk sekali dia tak sampai 20 minit. 10 minit pun tak sampai. Baca sallallahu alaihi wasallam. Baca itu bawah apa tu digital tasbih kita. Ya? Baca sallallahu alaihi wasallam. Sama driving, sama duduk, sama baca sallallahu alaihi wasallam. Di mana-mana boleh insya-Allah, ataupun lepas sembahyang baca salawat Jibril sallallahu alaihi wasallam. Lebih tak apa, jangan kurang 10 kali. Kenapa? Kenapa? Kita kan, kata Nabi, barang siapa yang banyak berselawatnya kepada aku, dialah paling hampir duduknya dengan aku. Kita akan duduk dekat dengan Rasulullah. Kita dekat dengan akhirat nanti, kita dapat duduk bersama dengan Rasulullah, yang paling hampir dengan Rasulullah. Kita kan dekat dunia ni nak jadi VIP, susah kan? Nak jadi VIP, duduk dekat depan, bukan main dah lagi. Itu kan akhirat tu, kita jadi VIP, duduk dengan Nabi. Maka perbanyakkanlah selawat kepada Nabi. Banyak fadilat selawat ni, tak payah cakap banyak sangat. Jadi kita yang penting kita amal, kita dapat. Kita amal, kita tahu. Kan, dan kita dapat kesannya. Bacalah yang ringkas. Kalau nak baca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Satu selawat 5 minit. Mana nak dapat 1000? Kan? Jadi susah, kemudahan diberi kepada kita. Baca sallallahu alaihi wasallam. Yang penting kita jangan lokek. Kita kata Nabi orang yang bakhil. Yang bakhil ni kalau disebutkan nama Nabi Muhammad, kita kena sebut sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang tak nak sebut sallallahu alaihi wasallam, dia itu orang paling lokek. Jadi yang kita buat itu untuk kita, bukan untuk orang lain. Jadi baca, amalkan, kekalkan. Nak amal tu jadi kekalkan. Jadikan dia dalam rutin hidup kita harian. Mudah-mudahan.
Kemudian apa dia? Kita ni dari segi adab dan akhlak, itu yang terbaik ya. Iaitu yang diajarkan oleh Nabi SAW dengan yang dibawa oleh Nabi SAW ialah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutam bima makarimul akhlak. Aku ini diutuskan untuk apa? Untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Maka kita nak jadi dekat damping dengan Nabi, kena ada akhlak. Sebab itu sebelum belajar, sebelum menuntut ilmu, disuruh dulu belajar adab. Disuruh belajar adab, dah tahu adab, baru belajar, baru iman. Peringkatnya ya. Kerana apa? Orang ramai yang ada ilmu tapi tak ada adab. Betul kan? Pun tak guna. Orang ada ilmu tak beradab, rugi, hina. Orang kalau ada ilmu, ada adab, bermulia. Tapi ada ilmu, tak ada adab, hina. Walaupun ada ilmu, maka adab jangan dulu, baru ilmu. Dah ilmu, baru beriman. Maknanya iman itu sempurna dengan ada ilmu, ada adab. Jadi kita nak sembahyang atas dasar iman, kita percaya kepada Allah, percaya kepada siapa? Kepada malaikat, kepada kita, kepada Rasul. Jadi kita ni atas dasar iman, kita melakukan sembahyang. Sembahyang itu dengan ihsan. Ihsan itu maknanya buat dengan sempurna. Kita kena jaga adab sembahyang. Bagaimana kita adab kita nak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak ya? Kita takkanlah nak menghadap Allah sampai adab dalam sembahyang. Kalau dalam sembahyang ada sisa makanan dekat gigi, kita tak boleh ke depan, meludah ke depan, tak boleh. Itu tak ada adab. Kita sedang menghadap Allah. Maka diajar oleh Nabi bagaimana kita menghadap ke kiri, bukan ke kiri, kan, atau ke kanan. Jangan ke depan, jangan telan, batal. Ada lebih kacang, kita pun telan, batal kerana makan kan. Jadi kena berudah ke kiri. Itu adab. Jadi nak sempurna kita punya iman, nak sempurna kita punya ibadat, kena ada ilmu, kena ada adab. Okay? Kemudian tinggalkan perbalahan. Tinggalkan perbalahan, perdebatan. Ada orang nak menang basah, berdebat macam mana. Ada orang nak betulkan dia punya kebenaran pun berdebat. Sampai berlakulah permusuhan. Jadi tinggalkan, lebih baik berdebat. Kerana walaupun kita nak menerangkan kebenaran, tetapi dengan cara berdebat, dia tidak akan sampai maksud. Kemudian kita kena bersyukur selalu. Kita kena jadi orang yang bersyukur dan membalas budi. Orang yang bersyukur, orang yang membalas budi. Dan saya sebutkan laju je lah, nak dekatkan. Kemudian kita selalu menyebutkan kebaikan orang lain. Kalau orang buat baik tu, kita sebut kalau orang yang buat baik itu, dia menyebut diri sendiri kebaikannya dan meriak. Tapi kalau orang lain yang menyebutnya, dia tidak ada meriak. Kita tak orang buat baik kepada kita tak dapat nak balas kan. Kita sebutlah dia tu baik, dia pernah kasih aku peluang untuk apalah. Maka kita sebutkan kebaikan dengan ikhlas, tapi bukan dengan niat nak nak aku tak. Okey.
tak dapat syafaat Nabi ke akhirat nanti. Itu mustahil. Siapa dia yang tak dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu bahaya, kena tahu ya. Iaitu pertama, orang yang tidak ada iman walau sezarah di hatinya, iaitu orang yang melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang itu orang yang yang tak beriman memang tak dapatlah ditolong. Nabi tak dapat tolonglah. Ya, maka kita alhamdulillah termasuk orang yang beriman dan mengekalkan iman. Ya. Kemudian orang yang selalu melaknat, suka maki haram, suka mencela, suka melaknat. Ya. Dia ada satu hadis, la yaquluna al-la'anu al-la'an ash-shufa'a wal syuhada yaum al-qiyamah sibabul muslim qal-qatli. Okey, dikata janganlah kamu cakap orang yang suka melaknat itu mendapat syafaat. Jangan sangkalah, jangan haraplah, jangan kau cakaplah orang yang suka maki amun di melaknat itu dapat syafaat. Tak ada. Dan tidak boleh jadi saksi di hari kiamat. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan lagi sibabul muslim qatli. Kalau qatli memaki seseorang muslim itu sama macam membunuh. Dia punya kesan dia. Melaknat. Nabi kalau datang pun dia tak kasih bunuh. Kalau kita maki unta, lepas tu kita naik, Nabi kata jangan. Kamu tadi dah nak maki dia kan, kamu jangan naik dia. Sampai macam tu. Kereta rosak, kalau kita tendang maki kereta, jangan bawa kereta tu. Pasal kita dah maki dia kan. Motor rosak, kita maki, kita tendang kereta motor tu. Jangan bawa motor tu lagi. Pasal kita dah maki dia. Ya. Ini kan lagi suami kadang maki isteri, maki anak. Lepas tu nak bayar love you lagi. Ada show. Jangan kan, tak boleh maki-maki kerana yang mendengar ini lebih daripada kesannya ke hati, dia kekal. Orang yang cakap tu kat mulut dia keluar habis, tapi yang dengar dia masuk ke telinga, dia dekat, dia simpan ke hati. Jadi jangan mudah-mudah maki orang ya. Kemudian yang ketiga yang tak dapat syafaat ialah pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, simfani min ummati, dua kelompok dari umatku la tanalahuma syafa'ah, tidak akan mencapai atau mendapat syafaat. Siapa dia? Imam zalim. Imam yang zalim, yakni pemimpin yang zalim. Kedua, yang melampaui batas. Orang yang melampaui batas, yang lebih-lebih. Dan yang lagi, yang kelima, yang yang tidak mendapat syafaat Rasulullah ialah orang yang mendustakan syafaat. Orang yang mendustakan syafaat itu sendiri, dia tak akan dapat syafaat. Okey. Jadi elakkan daripada 5 perkara ini ya, yang menghalang daripada mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian kita tadi dah sebut selalu berdoa. Bagi satu, kita doa yang yang umum ni maksudnya yang mencakupi semua, iaitu Nabi yang paling suka doa ialah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang paling Nabi suka kerana doa itu
mencakup semua. Kurniakanlah aku kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungi aku dari azab syurga, azab neraka. Jadinya apa dia hasanah di dunia? Kebaikan di dunia tu yang kita nak tu, apa dia? Ya Allah berikan aku kebaikan di dunia. Ada 14 perkara yang kita minta termasuk dalam hasanah di dunia itu. Pertama, dia kata mendapat taufik dan hidayah. Satu. Yang kedua, memahami ilmu agama. Itu hasanah, kebaikan di dunia. Kemudian dapat peluang nak buat baik kat dunia. Ada orang nak buat baik tak ada peluang. Ada yang bekerja nak sepuluh sembahyang pun tak dapat, kan? Ada orang yang duduk dalam keadaan yang susah, nak buat sedekah pun tak dapat, kan? Jadi kita alhamdulillah Allah beri kita ada peluang untuk buat kebaikan. Tapi dah ada peluang, kalau kita tak nak pergi, itu kita menolak peluang. Pak, dah ada peluang dibuat pergi khusus, adakan majlis ilmu, tak nak pergi, itu kita menolak peluang, menolak Tuhan, ya. Kemudian mendapat ilmu yang manfaat. Ilmu ni banyak, ilmu curi, ilmu menipu. Ilmu menipu ni nak buat tipu dalam internet, jadi scammer, itu pandai tak? Orang yang pandai kan? Ada ilmu, tapi ilmu yang membawa kepada neraka. Kemudian digunakan isteri yang soleh, suami yang isteri yang solehah, isteri yang soleh. Pasangan yang baiklah, dapat pasangan yang baik, digunakan zuriat yang baik, dapat menyejukkan hati. Dan anak-anak yang suka menyukakan hati bapa. Kemudian dapat kawan-kawan, sahabat-sahabat yang baik-baik. Itu, ya. Kemudian mendapat ketenangan, kelapangan, kesihatan. Kemudian mendapat peluang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-10, dapat rezeki halal. Yang ke-11, dapat iman dan taqwa. Kemudian yang ke-12, sentiasa ingat Allah. Boleh buat zikrullah, pada ingat Allah, sentiasa ingat Allah. Nak buat apa semua, Allah, ingat Allah, ya, subhanallah. Kemudian bersih jiwanya, hati bersih, tak ada rasa dendam, sifat-sifat yang hina, yang kecil, tak ada. Kemudian yang akhir ke-14, mati dalam husnul khatimah. Dapat mati dalam husnul khatimah, itu yang paling mahal, ya. Kemudian itu hasanah kat dunia. Hasanah kat akhirat pula ialah selamat daripada azab kubur. Satu, selamat ketika dibangkitkan dari kubur. Yang kita tadi cerita tu, dibangkitkan dari kubur itu orang macam-macam kan. Mudah-mudahan kita selamat, diselamatkan oleh Allah ketika dibangkitkan dari kubur. Yang ketiga, dapat di bawah lindungan arasy. Maknanya tak adalah kena gelombang belum panas matahari di padang mahsyar tadi. Dapat minum yang yang kelima, dapat minum dari telaga Kautsar. Berapa ni? Tinggal ni je. Dah habis. Dan mendapat syafaat Rasulullah, dapat meniti sirat dengan pantas sepantas kilat, dan yang ke-8 dapat masuk syurga. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita selalu baca, kena ingat bila kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, jangan ingat itu jamuan dah sampai, majlis dah habis, kan? Ingat apa yang kita mohon tu dalam Rabbana atina fid dunya hasanah tu. Apa dia yang kebaikan itu? 14 perkara yang kita tak.
di dunia. Lapang perkara kebaikan yang kita mohon lagi, ya kan, di akhirat. Jadi jangan kita ingat bila imam ke yang baca doa baca Rabbana atina fid dunya, semua kat tangan. Kalau tak dia macam gini je, lembek je. Bila baca je Rabbana atina fid dunya, oh segar dah. Okey, alhamdulillah. Mana dah habis itu. Itu tak baik itu tak bagus. Jadi kita baca, kita sebut, kita tahu apa yang kita nak. Barulah dia tepat, insya-Allah. Okey, kita sampai di sini perkongsian kita pada hari ini. Kita bersama-sama di sini semata-mata bergembira dengan dibangkitkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kita dapat jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon supaya kita dikurniakan syafaat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebab kita gembira dan menghadiri majlis memperingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekian yang dapat saya kongsikan dan mohon ampun dan maaf kalau ada salah dan silap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.